Kita intro dulu. Confirm lah ni. Kita buat content creator Rafizi, memang dia akan minta kita, jemput kita, cabar kita untuk jumpa dengan dia dekat podcast nanti. Tak percaya tengoklah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah lama rasa-rasanya saya tidak bercerita tentang seorang menteri yang paling banyak dikritik dalam kerajaan perpaduan madani ini, iaitu Menteri Formula serba luar biasa Rafizi Ramli. Bila saya mengatakan bahawa beliau merupakan menteri yang paling banyak dikritik, itu tidaklah bermaksud menteri-menteri lain tidak dikritik. After all, berdasarkan kata-kata Tengku Mahkota Johor, kerajaan perpaduan madani ini mempunyai barisan menteri yang sangat tidak kompeten. Tetapi dalam ramai-ramai menteri yang tidak kompeten ini, selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, Rafizi Ramli merupakan nama yang sering disebut-sebut sebagai menteri yang paling underperform. Bukan saya kata, ramai pakar ekonomi termasuklah kajian dari Merdeka Center yang mengatakan betapa Rafizi Ramli adalah antara menteri yang sangat underperform dan sepatutnya ditukarkan ketika kabinet reshuffle oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Tetapi for some reason, Rafizi terselamat daripada ditukarkan, beliau kekal menjawat jawatan Menteri Ekonomi. Dan hasilnya kita tengoklah, banyak lagi perkara yang tunggang terbalik yang beliau lakukan sehingga mendapat kecaman pelbagai pihak, termasuklah oleh rakan sendiri. Siapa yang boleh lupa berkenaan dengan pendaftaran padu tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang tengah rancak dikatakan pada ketika ini, yang mendapat kritikan pelbagai pihak daripada orang yang di luar politik, termasuklah pemain politik, termasuklah daripada DAP sendiri, terutamanya Ong Kiang Ming yang banyak mempersoalkan tentang betapa padu ini sangat-sangat tidak kompeten serta berupaya untuk menjadi satu tempat yang menyaksikan begitu banyak sekali penyalahgunaan data berlaku. Tetapi apa respon Rafizi? Rafizi respon dengan blok Ong Kiang Ming. Kau jangan main-main bang. Geng sendiri pun dia blok. Lain macam betul. Kalau orang yang mengkritik seperti Papa Berry ataupun Wabi Vara ataupun mungkin Ustaz Fadil Syari, kalau nak blok tu biasalah. Rafizi ini memang kuat blok. Siapa yang tak saluar dengan dia, dia blok. Siapa yang hentam dia lebih sikit, dia blok. Tu kisah dia. Tapi sampai geng sendiri pun dia blok, tu memang kelakar gila lah sebenarnya tuan-tuan sekalian. Tapi apa nak dikejutkan sangat? Rafizi inilah merupakan seorang menteri yang banyak mengeluarkan kenyataan yang pelik-pelik. Siapa sahaja boleh lupa hampir setahun lepas Rafizi telah mengeluarkan kenyataan kalau harga ayam mahal, by right jangan makan ayam. Kalaulah harga restoran itu mahal, kita kena boykot restoran tersebut, makan dekat tempat lain. Dan siapa juga boleh lupakan kalam hikmat Rafizi ketika mengulas berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit kita yang sangat-sangat mendadak ketika era kerajaan perpaduan madani, iaitu kejatuhan ringgit merupakan satu perkara yang bagus untuk ekonomi negara kita. Lain macam betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak pernah lagi saya dengar mana-mana menteri ekonomi yang mengatakan kejatuhan nilai ringgit kita berbanding US dollar adalah bagus untuk ekonomi. Baguslah untuk mereka yang main TikTok sebagai contohnya kan. Yang buat live TikTok sebab nanti orang bagi gift tu dalam US dollar. Nanti bila convert banyak sikit dapatnya, betul tak? Tetapi kalau untuk ekonomi kita secara terbuka seperti ini, memang sangat kelakar lah kalau Menteri Ekonomi yang mengatakan betapa ekonomi ini akan bagus kalau nilai ringgit kita jatuh. Ini ke standard Menteri Ekonomi tuan-tuan sekalian. Yang paling kelakar, geng sendiri Nazri Hamdan yang baru-baru ini cabar saya berdebat sebab saya mempertikaikan kenyataan beliau berkenaan dengan ekonomi Robin Hood. Dia sendiri kata Rafizi kurang sesuai untuk menjadi Menteri Ekonomi. Tetapi yang peliknya, ketika dekat podcast Rafizi itu yang bakal menteri tu kan, dia tak ada kata pula dekat depan mata Rafizi, anda tak berapa sesuai jadi Menteri Ekonomi sebab background anda bukan ekonomis. Tak ada pula dia kata macam tu. Itu bukan main dia kata Rafizi macam tu kan. Jumpa depan-depan terus macam tu kiranya. Tapi nak macam mana? Satu geng. Nanti aku cakap pasal Nazri Hamdan ni, nanti dia cabarlah aku untuk pergi ke podcast Rafizi nak ajar berdebat sebagainya. Biasalah puak-puak Pakatan Harapan ini bab berdebat bagi kat mereka memang powerful bab debat. Lain macam betul. Spin dia orang memang tak siapa boleh lawan. Tetapi buat kerja macam mana? Hampir berderai, relax, tak ada benda pun masalahnya. Tapi kenapa tiba-tiba pula saya nak buka cerita pasal Rafizi ni? Dah lama tak cerita pasal dia kan? Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semalam, dia telah mengeluarkan satu video dekat akaun TikTok dia, akaun X dia, serta akaun Instagram dia. Semua platform dia keluarkan video ini. Video apa? Jemput tonton. Top 5 kerja paling best dalam dunia. Lahir anak jutawan. But not too much what you have. Lahir anak raja.
YB Viral. Daripada debat ke podcast. Anak kucing. Dan yang pertama, bunyi drum sikit. Bukan baca. Dalam tempoh 6 bulan, saya tukang baca aja. Sekarang ni pembangkang buah atas saya pasal saya umum 6 bulan, maka projek tu tak siap, maka saya punya salah. Saya tukang baca aja. What? Buah atas. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya ulas berkenaan video ini, saya nak tanya pada anda semua. Ini ke standard seorang menteri mengeluarkan video seperti ini serta troll pihak lawan yang tidak sebulu dengannya? Dia troll siapa? Dia troll YB Viral. Konon-kononnya 5 kerja yang paling senang ialah menjadi orang seperti YB Viral. Tapi itulah, Rafizi ini mungkin terlupa. Mungkin dia termakan banyak semut kot. Ketika dia menjadi pembangkang pun, dia merupakan seorang yang paling lantang mengkritik kerajaan Barisan Nasional. Paling lantang mengatakan betapa, oh, aku ada macam-macam formula. Ketika dia buat comeback pada tahun 2022, ceramah menjelang PRU yang ke-15, dia pun duk kata, paling tidak aku ada banyak formula. Ini korang berhenti berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak kat mana? Oh, sedap betul lah yang Rafizi time tu kan? Selalu anda nampak bila saya punya end credit video tu, selalu saya letakkan video Rafizi tersebut. Nak saya letak lagi sekali kat sini? Tetapi nak cerita tentang kerja senang, Rafizi nak menganjing YB Viral. Kata, kerja kau memang senang lah. Kerja kau cuma mengkritik tapi tak nak membuktikan apa yang dikritik. Sedangkan Rafizi, anda punya kerja dulu pun macam tu juga. Kerja anda menghasut, kerja anda untuk menyampaikan propaganda. Kita semua tahu perkara itu. Anda pakai invoke pembungkus masalahnya. Dan sekarang bila anda menjadi menteri ekonomi pula tu, kita masih lagi ternanti-nanti. Dah setahun lebih dah masalahnya. Ternanti-nantikan apakah formula luar biasa lagi ajaib oleh Rafizi Ramli untuk memastikan ekonomi kita benar-benar mantap dan stabil. Yang kita dengar, mereka bekerjasama, Rafizi bekerjasama dengan Kementerian Kuasa Hidup untuk memperkenalkan sistem rahmah. Menu rahmah lah, insentif pekerjaan rahmah, whatever rahmah-rahmah tu lah kan. Tetapi macam yang kita selalu katakan, yang rahmah-rahmah ini sebenarnya satu taktik untuk memanipulasi kadar inflasi. Itu yang biasa kita kata. Dan benda ini bukan saya seorang cakap, bukan YB Viral cakap, tetapi turut diperkatakan, ditegaskan oleh Ketua Minda UKM iaitu Datuk Seri Profesor Nur Azlan Ghazali. Beliau telah menyatakan, saya pernah share benda ini dulu, beliau pernah mengatakan yang rahmah-rahmah ini sebenarnya merupakan satu benda yang telah memanipulasi kadar inflasi. Cakap terus terang, nampak gayanya formula Rafizi ini mungkin bukan untuk menstabilkan ekonomi, tetapi lebih untuk menipu ekonomi itu sendiri. Kalau tidak, tak adalah kerajaan perpaduan madani ini pada bulan 8 hari itu memperkenalkan sistem naratif ekonomi madani. Bukan nak memperkenalkan satu blueprint yang tegas, tetapi nak memperkenalkan naratif ekonomi madani. Nampak tak dekat situ? Mereka hanya pandai bermain naratif, tapi buat kerja entah ke mana. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kalau anda dapat lihat, inilah standard Rafizi Ramli, inilah standard Menteri Ekonomi, inilah standard Menteri-Menteri Kerajaan Perpaduan Madani ini. Iaitu mereka ini buat kerja memang tak apa-apa, yang mereka tahu hanya mencari salah, kemudian troll pihak lawan dan juga menggunakan segala jenis akta dan undang-undang secara salah dan juga secara curang untuk menutup mulut-mulut mereka yang mengkritik seperti saya, YB Viral dan ramai lagi. Jadi, adakah menteri-menteri seperti ini yang kita hendak kekalkan dalam kerajaan kita ini? Adakah menteri-menteri ini yang kita hendak lihat untuk mewakili Yang di-Pertuan Agong untuk menguruskan negara ini? Memang taklah. Dan kita yakin Yang di-Pertuan Agong pun nampak benda ini. Baginda jauh lebih nampak sebab baginda berada dengan terus dalam keadaan ini. Jadi insya-Allah kita harapkan baginda membuat keputusan yang luar biasa baik dan juga yang terhebat untuk memastikan negara kita ini bebas daripada menteri-menteri yang cap ayam seperti ini. Tetapi andai kata kalau Rafizi masih lagi bertegas mengatakan betapa dia telah buat kerja yang bagus, dan mungkin anak-anak papa yang menyanjung dia mengatakan, oh betul lah tu, dan Hamdan berkata dia buat kerja bagus dan sebagainya. Saya cakap terus terang, mungkin ada lebih kurang 30 juta rakyat Malaysia akan beratur satu persatu untuk bertanyakan soalan ini kepada Rafizi dan juga para pengikutnya. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?